Okey, ni maksud Saiful ialah penghuni rumah panjang. Ya, betul. Penghuni rumah panjang. Penghuni rumah panjang. Okey, penghuni rumah panjang ni, diorang ni dulu pekerja ladang getah, ladang getah. Ya. Lalu bila kerajaan ambil alih tanah tu untuk beli tanah tu dan dimajukan dan sebagainya, yang pekerja-pekerja ladang getah ni, dia tak ada tempat, dia orang letakkan dalam rumah panjang, dan dijanjikan bahawa mereka akan diberi rumah dan sebagainya sebagai gantian. Ya, tapi tak berlaku. Dah berpuluh tahun dah. Ya, baru-baru ni datang pemaju, dia sanggup atas dan persetujuan dengan kerajaan dan sebagainya, dia sanggup bangunkan kawasan itu dan siapkan rumah untuk penghuni-penghuni rumah panjang itu. Bukan sekadar untuk generasi pertama, tetapi juga untuk generasi kedua. Ya, so tawaran yang diberi kepada penghuni rumah panjang yang bekas pekerja estate ni dan keturunan mereka ialah satu unit rumah kos rendah, percuma dan untuk generasi kedua satu unit rumah kos mampu milik, bukan kos rendah, rumah mampu milik dengan harga 50% daripada harga pasaran. Oh, diskaun. Maknanya satu keluarga tu, nombor satu, dia akan dapat satu unit rumah mampu milik yang nilai mungkin dalam 300-350 ribu. Ya, dan satu lagi unit dengan harga 50%. Dan diorang ni bukan diorang pemilik, diorang bukan pemilik. Diorang bukan pemilik rumah panjang tu. Ya, betul. Dia duduk di rumah panjang tu atas tanah yang milik kerajaan asalnya, dan tanah ini telah dijual kepada pihak swasta. Yang pemaju tu, dia pula pihak swasta tu telah berganding dengan pemaju untuk nak bangunkan, tapi syarat bila dijual tanah itu, kerajaan telah tetapkan kamu kena tangani masalah penghuni rumah panjang. Bila kamu bangunkan, kamu kena bagikan rumah pada mereka untuk generasi yang pertama dan generasi kedua. So penghuni rumah panjang ni dapat tawaran yang cukup menarik. Satu unit dan satu lagi unit untuk generasi kedua dengan harga 50%. Sedangkan mereka bukan pemilik pun. Orang yang dekat kampung Sungai Baru ni yang 100% orang Melayu. Yang dekat ni kalau kita nak lihat dari sudut kaum lah, yang di Taman Rimba Kiara tu, yang penghuni rumah panjang tu 100% bukan Melayu. Pasal kalau pekerja estate kan. 100% bukan Melayu. Tapi mereka dapat tawaran yang cukup baik. Malangnya tak dapat dilaksanakan sekarang ni oleh kerana ada perbalahan dengan persatuan penduduk dan sebagainya, tu bawa ke mahkamah dan sebagainya. Biarlah tu settle lah. Biar dia settle lah, ya. Tapi yang tawaran dia menarik. Berbanding dengan orang Melayu yang di kampung Sungai Baru ni, di bawah kerajaan Melayu Islam ni, apa tawaran dia? Dia anak tiri kan. Seolah-olah begitu. Dia pemilik. Itulah tu. Dia pemilik, dia ada geran. Rumah dia. Kamu boleh datang tawarkan satu harga, dia tak setuju, kamu panggil kerajaan ambil, gunakan akta pengambilan tanah. Orang Melayu ni terpinga-pinga. Ingat, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru nak bela dia, bantu dia. Tak juga. Tak. Ni yang malangnya. Dia ambil alih, letak semua tu diletak di bawah Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, menjadi ambil alih pemilikan itu kepada Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Sekarang ni dia orang dah tak dan dia orang akan diminta untuk kosongkan rumah-rumah mereka. Kalau dah melalui akta pengambilan tanah tu, dan memang tak ada apa-apa, memang ada eviction notice dan sebagainya. Dan tak boleh, dia memanglah dia boleh pergi ke mahkamah di dan cabar harga, boleh bincang, tapi daripada awal lagi kita nampak harganya tak adil. Ditawarkan pemilik flat ialah memanglah flat tu kecil, tapi dalam 500 kaki persegi, 600 kaki persegi, dia orang ditawarkan dengan harga lebih kurang dalam RM200,000. RM200,000 kamu tawarkan, dia orang ni nak pergi mana? Nak beli apa? Kalau di sekitar situ memang tak ada lah. Betul. Kecuali kalau nak ada reban ayam ke apa, tak tahulah kan. Tapi kalau nak beli rumah RM200,000 memang tak boleh.
di KL. Yang rumah mampu milik ni pun paling kurang pun 300-350 ribu. So dalam keadaan ini kisah Kampung Sungai Baru ni dia asalnya memang Stenggan. Ya, pada zaman arwah Harun Idris, dia mengarahkan masa tu Selangor kan. Dia arahkan PKNS buat flat untuk orang-orang Stenggan ini. Lalu dia orang dapat, dia orang beli. Ya, bukan dia dapat free, dia orang beli. Ya. Dia orang beli. Ya, dengan harga yang murah lah. Tapi dah jadi milik dia, dan selepas itu sekarang ni bila dia nak tetapkan nilai, di penghujahan dia kata dulu kamu beli murah. Berapa ribu je kamu beli dulu. Ya. Mana boleh begitu? Dulu tu nilai duit macam mana kan? Lebih-lebih lagi sekarang lah kalau tengok dengan nilai ringgit dah merudum dah. Kan? Ni hasil daripada kerajaan Melayu Islam tu. Tu jelah. Dia semangat dia ada. Tapi dari segi tindakan, dari segi penyelesaian masalah dan sebagainya tak ada benda. Ya. Dan kita cukup tidak puas hati. Dan baru-baru ni kita telah ada pertemuan dan perbincangan yang terkini ni dan ada cadangan, tapi saya tak boleh cerita secara detail. Akan mengambil tindakan undang-undang untuk nak cabar tindakan kerajaan mengambil alih tanah ataupun rumah-rumah mereka untuk projek pembangunan swasta oleh seorang pemaju. Ya, nak cabar di mahkamah. Dan memang kita dapati bahawa prosedur yang digunakan untuk nak ambil alih itu memang ada yang tak betul. So saya tak mau cerita sini lah. Tapi memang ada yang tak betul yang memang boleh kita cabar untuk menunjukkan bahawa pemilik itu tidak diberi keadilan, tidak dilayani dengan baik. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.